What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ini aku nak mengupas spoiler chapter terbaru yang telah keluar semalam, tak silap aku. Spoiler untuk chapter 1020. Tapi sebelum tu, jom kita recap sikit what happened dalam chapter 1019. So aku yakin ramai peminat One Piece sangat tak sabar-sabar nak tunggu chapter 1020 keluar, termasuk akulah. Tapi malangnya siri manga One Piece terpaksa bercuti dek kerana event Olimpik. Alright, dalam chapter 1019 kita masih dapat melihat Sanji sedang sibuk berurusan dengan Queen, sementara Zoro sangat terdesak untuk kembali semula untuk beraksi di pentas peperangan Onigashima ini dengan bantuan ramuan ubatan dari Zou itu. Sementara itu kita dapat melihat Luffy telah meraung meminta daging sebaik sahaja beliau sadarkan diri dari dalam kapal selam Heart Pirate. So keadaan menjadi semakin tegang dan intens, especially untuk Luffy. Sebab tu aku nak sangat tahu what happened lepas Luffy sedarkan diri dari polar tank tu. Adakah perkara yang sama berlaku macam masa Luffy sedarkan diri ketika berada di Impel Down dulu? Jangan dia pergi baham si Beppo tu sudah. Dalam chapter 1019 juga kita dapat menyaksikan perkelahian antara Franky dengan Sasaki yang menjadi sebahagian besar dalam chapter tersebut, dan kesimpulan dari pertarungan separuh masa pertama antara Sasaki menentang Franky. Bolehlah kiranya kalau kita nak kata pertarungan ini adalah di antara dua tanker bagi pihak lanun masing-masing. Sasaki kemudiannya decide untuk mengeluarkan serangan wildcardnya, iaitu Triceracopter, dan dengan serangan itu dia telah menyapu bersih semua armored division yang telah berpaling tadah dek kerana Kibidango si Otamataro. Wah. Okey jap, kat sini aku nak sentuh sikit lah, since aku rasa tak ramai YouTuber yang sentuh kan. So nampaknya benarlah teori-teori yang berlegar-legar sebelum peperangan di Onigashima ini dimulakan dahulu, which is Oda ingin mengaitkan legenda Momotaro dalam peperangan ini. But of course lah, Oda tak gunalah sebiji-sebijan apa yang berlaku dalam legenda itu, but it just adalah sikit persamaan jalan cerita, tapi karakter almost everything sama. Contohnya macam watak bernama Momo, cuma dalam kes ni Momonosuke. Lepas tu ada burung yang mungkin reflecting to Marco lah kot. Lepas tu anjing yang mungkin reflecting sama ada Inuarashi ataupun Komachio. Lepas tu ada beruk yang mungkin reflecting Hihimaru. Dan siap ada Kibidango lagi. Dan skrip Kibidango ni nampak sangat-sangat sama, which is dalam legenda tersebut Momotaro berjaya mempengaruhi haiwan-haiwan ini dengan bagi makan Kibidango. Dan dalam arc Wano ini juga Otama pun berjaya pengaruhi gifters dengan Kibidango dia juga. Sebab tu tadi aku cakap nama Otama ni sebenarnya Otamataro. Dan setelah berbalas-balas serangan, Franky akhirnya berjaya mengalahkan Sasaki dalam chapter 1019 itu. Setelah Sasaki dive in menyerang Franky Shogun yang membuka peluang luas untuk Franky untuk menyerang di bahagian kelemahan Sasaki, iaitu di bahagian perutnya. Kemudian dalam chapter 1019 juga kita dibawa ke panggung di atas bumbung Onigashima, di mana kita dapat melihat pertarungan antara dua beranak, dan kita dapat menyaksikan Yamato telah bertukar ke bentuk hybrid mythical Zoannya yang memberikan 1000 tanda tanya kepada sidang fans. Apakah nama Devil Fruit Yamato dan modelnya? So kalau nak tahu, please stay tuned and jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimis Coverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimis Coverto. Join grup Telegram Coverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiscoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimis Coverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Coverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys,
Chapter 1020 nanti akan dijudulkan sebagai Robin versus Black Maria. So, yet another cover fight di antara kelompok topi jerami bertarung dengan The Last Tobi Roppo setelah dalam chapter-chapter sebelumnya X Drake telah jelas merupakan anggota SWORD dan merupakan double agent dalam pasukan Tobi Roppo. Manakala Pejuan telah pun berjaya dikalahkan oleh Big Mom dengan one punch woman shot yang disalut Haki Hao Shokunya. Manakala Alti telah berjaya direbahkan oleh gandengan partner. Di sini aku sebut, aku tegaskan partner antara Nami dan Zeus. Setelah tubuh Alti berjaya dilunakkan oleh Big Mom menerusi serangan kombonya Prometheus, Napoleon dan Hera. Dan dalam chapter lepas pun Franky juga telah berjaya menewaskan Sasaki, as far the information yang kita dapat lah. So now Oda nak selesaikan dulu cerita pasal pertarungan Cluster Fighter second tier dalam angkatan pejuang Beast Pirate ni. Mungkin lepas ni Oda akan cover fight scene untuk first tier Beast Pirates pula, which is the Three Calamities, the fight between Inuarashi versus Jack, Sanji versus Queen. Dan untuk pertarungan di antara Sanji dengan Queen ni, aku rasa mungkin Zoro akan turut membantu Sanji. Yelah, pasal pergaduhan diorang tu tak jauh dari situ pun kan. Dan finally King versus Marco. Dan dalam chapter 1020 nanti juga kita akhirnya didedahkan berkenaan nama bagi Devil Fruit milik Yamato, which is Inu Nomi model Oguchi no Makami. So dalam ruangan Nakama teori dalam chapter 1019 tu banyak yang berteori mythical Zoan Kirin, Jack Loeb iaitu Arnab yang bertanduk, White Tiger Byakko, Unicorn dan banyak lagi lah. So aku bukan nak salahkan korang. It just Oda is being Oda. Dia memang tak suka apa yang dia nak hasilkan tu dapat ditebak atau diteka oleh sidang pembaca, apatah lagi penteori-penteori. So yet again kita sekali lagi terperangkap dengan Odanism. Aku awalnya pun rasa macam Devil Fruit Kirin juga. Yelah, pasal kalau kita tengok dalam kepercayaan Cina, diorang ada 4 binatang mythical utama, which is naga, phoenix, kirin dan kura-kura. Kura-kura dah ada tapi tak berapa nak mythical sangat lah, yang dimakan oleh Pekom kan. Lepas tu pula burung merah yang kita boleh katakan resembling to phoenix yang dimakan oleh kepala nenas, dan naga yang macam mana cakap dia tak sure lagi tau betul ke Kaido makan Devil Fruit Nomi tu dan mampu bertukar menjadi naga. Pasal maklumat canon yang kita dapat adalah Big Mom bagi Devil Fruit Nomi tu kepada Kaido, but one thing for sure, Kaido ni memang sah-sah dah bertukar jadi naga kan. So memang tinggal Kirin je lah kan. So itulah yang dipanggil Odanismnya kat sini. Dia meninggalkan just one spot je lagi untuk lengkapkan a certain folklore. Akhirnya dia twister. Hebat bukan? Macam sebelum ni lah berkenaan legenda Momotaro tu, ada yang cakap Kizaru, Aokiji dan Akainu akan datang untuk bantu Momonosuke. Sebab legenda Momotaro tu kan ada kaitan dengan monyet, anjing dan burung. Last benda lain yang jadi. But anyhow, korang memang sangat-sangat awesome gang. Thank you for your theory my brother. Alright, chapter 1020 akan dimulakan dengan pertarungan yang sangat intens di antara Black Maria menentang Nico Robin. Aku seriau betul diorang ni. Sanji kalau sebilik dengan diorang tu, satu tempat pertarungan tu berlangsung lah kan. Memang batu lah jadi dia. Robin telah terlihat kemudiannya beberapa ilusi si arkeologi Mugiwara itu menjadi keliru dengan apa yang terjadi, namun dia masih berani untuk menyerang. Dan Alhamdulillah, mujurlah Robin memberanikan diri untuk menyerang kerana ilusi yang dilihatnya itu ternyata merupakan konco-konco Black Maria sahaja. Kemudian kita akan mendapat info berkenaan senjata Black Maria itu. Senjata hidup itu bernama One Ikan Bakar, One Yudo, sejenis senjata yang memakan Devil Fruit Smile. Dan apa yang bertambah terkejutnya lagi, Brook akan menyerang senjata hidup yang memakan Devil Fruit Smile yang bernama One Kuzain itu, One Yudo itu dengan serangan Cold Soul. Setelah serangan tersebut, Black Maria kemudiannya mentertawakan telatah Sanji sebelum ini yang menangis "Tasketek kure!" meminta tolong Nico Robin si perawan. Robin si peragawati kemudiannya mengatakan bahawa dia tak expect pun musuh untuk memahami mengapa Sanji menaruh kepercayaan kepada Robin untuk menyelamatkan dia, kerana apa yang Robin sangat gila percaya adalah Encik Sanji adalah sebenarnya dan sesungguhnya the wings of the Pirate King. Kau apa maksud Nico Robin kat sini? Adakah maksud Robin oleh kerana Sanji adalah chef dan Luffy pula suka makan dan sangat suka bahagian wing dan tidak bahagian tight ataupun tidak bahagian drumstick, jadi sebab itulah Sanji digelar Robin Wing of the Pirate King? Sedikit joke ringan-ringan geng, jangan trigger.
Nakama First. Dalam segmen SNF hari ini, aku bawakan kepada anda IG Shop Faifin.collection. Faifin menawarkan kepada kita item dari collection sendiri. So korang boleh tengok dekat story highlight IG dia. Dia orang ni juga boleh membantu anda untuk mendapatkan sebarang figure-figure One Piece. So kalau korang berminat, korang boleh terus DM IG dia orang untuk tempahan. So korang bolehlah jenguk-jenguk IG dia Faifin untuk tengok collection yang dia orang ada dengan lebih detail. And by the way, dia orang juga ada channel YouTube Faifin Collection. As at this video dihasilkan, Faifin Collection ni baru ada 681 subscribers dan telah menghasilkan lebih daripada 30 video. So main genre dalam konten channel Faifin Collection ini adalah berkenaan konten-konten toys, fotografi, figure-figure, termasuk item original, item copy, item bootleg, original resin, copy resin dan lain-lain. Dia juga pernah mencatat jumlah viewers terbanyak berjumlah 3.2k views dalam videosnya yang bertajuk Dream Studio PVC Recast Roronoa Zoro. So jom gang, kita sama-sama support channel Faifin Collection so that channel dia bertambah bilangan subscribersnya. Link YouTube Faifin Collection aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Kemudian dalam chapter 1020 nanti juga kita bakal melihat Luffy akhirnya telah sadarkan diri. Tapi pun dalam chapter 1019 pun Luffy dah sedarkan diri dah pun kan. Dan Luffy bertanyakan kepada Momonosuke untuk mengambilnya kembali ke Onigashima dengan bertukar menjadi naga. So kat sini adakah Luffy akan menggunakan kemampuan The Voice of Vaulting-nya lagi? Aku panggil Voice of Vaultings dululah untuk kemampuan psychic Professor Francis Xavier Luffy tu. Pasal aku nampak yang tu je lah possibilities yang ada pun. Pasal kalau kita tengok dalam chapter-chapter sebelum ni, Shinobu dengan Momonosuke setelah dikejar Kaido, diorang kan jatuh ke bawah kan. Lepas mungkin Shinobu guna kemampuan Devil Fruit dia tu untuk diorang terjatuh dan berada berhampiran aras air. Dan dalam chapter 1020 nanti juga kita finally akan dapat menyaksikan perkembangan The Wet-Haired Caribou yang berdiri dan melihat segala-galanya dari jauh. Si Caribou ni, aku dalam banyak-banyak candidates yang mungkin akan join Mugiwara Pirates, si Caribou ni lah yang paling aku tak boleh nak percaya sekali. Korang rasa macam mana? Cuba korang komen sikit. So hanya setakat itu sahaja dahulu spoilernya yang kita perolehi setakat ini. Dan seperti yang dijanjikan, jom kita tengok sikit teori-teori dari nakama kita untuk chapter 1019 sebelum ini. Apa kata mereka? So lepas spoiler chapter 1020 dah keluar dan dah mendedahkan dah pun Devil Fruit Yamato ni nama dia apa. So aku just highlight kat sini teori nakama kita yang selain daripada Devil Fruit Yamato. Okay? Alright, teori yang pertama datangnya daripada The Annoyer yang mengatakan, salam Aidil Adha bro Kimi. Thank you so much bro. Pendapat aku untuk Luffy nanti mungkin akan keluar Gear 4 form yang baru. Dapat idea dari form hybrid Kaido plus dengan segala skill haki baru tu. Tapi tak tahulah macam mana bentuknya nanti. Sebab kalau tengok Gear 4 form macam Fox, apa sih Fox? Oh, Focus. Dekat manipulate haki. Mungkin lah. Seterusnya komen daripada Aimat Dance. Oh, actually bukan teori tapi persoalan. Salam Kimi, aku ada satu pertanyaan yang tidak ada kena-mengena dengan chapter terbaru. Persoalan yang masih tertanya-tanya dalam fikiran ini. Jika fishman atau mermaid di One Piece makan Devil Fruit, adakah mereka masih boleh hidup di laut? So sebenarnya sebelum-sebelum ni pun dah ada bangsa fishman ni yang makan Devil Fruit. Contohnya macam Datuk Van der Decken. Tak pasal-pasal Datuk. Kenapa? Si Decken tu fishman dan juga pemakan Devil Fruit. Dan begitu juga salah seorang daripada The Three Calamities pun merupakan bangsa fishman juga, which is Jack the Drought. Dia dari jenis The Giant Grouper Fishman, spesies kerapu lah lebih kurang kot. So diorang ni boleh je hidup dalam laut, cuma badan diorang akan jadi berat macam besi bila dalam air dan diorang akan hilang kemampuan untuk berenang. Contoh masa Jack kena hanyak dengan Zunisha dulu, kan dia terdampar di dasar laut kan, but still breathing. Teori seterusnya datang daripada Lukman Hakim. Yang ni best, memang tepat sekali. Saya rasa minggu depan bakal cerita tentang Robin dengan Brook lawan dengan Black Maria. Trust me. Terbaiklah Luqman. Memang itulah yang berlaku dalam chapter kali ni pun. So gang, thank you so much for sharing your thought. I do appreciate it so much. And gang, before I end, sedikit renungan. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something.
Man, when you lose your character, you lose everything. So my point is, please take care of yourself, because kesihatan selalu nampak berharga setelah kita kehilangannya. And just be yourself, my brother. Don't take anything from anyone, and never let them take you alive. Be who you are and say what you feel. Follow your inner moonlight. Don't hide the madness. You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. Just be yourself and be your better self. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi